Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni cikgu share grafik video lah, video secara live. Itu kat sini ada datang haji cikgu ni ialah buku grafik komunikasi teknikal lah yang awak dapat daripada sekolah yang kita bincangkan minggu lepas tu. Dan aktiviti pada minggu lepas itu cikgu nak tengok awak ni lah, awak macam mana awak lukis gambar rajah bebas tanpa menggunakan alatan tu. Nak tengok macam mana awak punya lakaran tu okey ke tak okey, tangan belok ke tak, awak ada asar ke tak. Okay, benda-benda macam ni kita boleh praktis lah. Bila kita kata kita belajar grafik komunikasi teknikal, maksudnya awak sebenarnya tidak ada kemahiran melakar dengan baik pun sebenarnya, kita tak harap pun. Cuma dalam 2 tahun ni kita harap awak dapat praktis, dapat menggunakan segala kemahiran berkaitan dengan GKT ni dan akhirnya dapat menghasilkan lakaran ataupun lukisan teknikal yang baik lah. Okey, dekat sini cikgu, awak dah beli dah papan? Dah beli ke belum? Dogi. Dah lagi? Okey. Ini papan. Cikgu dah tunjuk ke minggu lepas? Cikgu tunjuk dah minggu lepas. Ni papan yang besar ni. Ini adalah saiz A1 tak silap cikgu ni. Tak A1, A2. A1 lagi besar. Ni rasanya A2 ni. Lepas tu kat tepi papan ni dia ada lubang. Dia ada lubang. Tapi ni ialah untuk masukkan pembaris ni, nak simpan senang. Masukkan pembaris ni. Masuk. Jadi senang untuk penyimpanan dalam rumah lah. Nak keluar balik, keluar. Mulai sikit patuh. Lepas tu letak atas meja. Tak boleh lah melukis. Gunakan papan ni. Dia minta join nak masuk. Tak ada lagi. Baru 5 orang lagi. Mana lagi? Okey. Lepas tu, setiap kali awak nak melekatkan kertas awak tu, awak kena letak pembaris tin ni betul-betul kat tepi dia ni. Tengok kat tepi dia ni. Bagi jangan bergerak. Biasanya pembaris tin ni dia kerah lah tepi ni. Awak jangan cari lembut. Cikgu dah tengok kat kedai dia. Harga dia lebih kurang dalam 30 lebih agak pembaris tin ni. Papan ni dalam 70, 80. Cikgu dah tengok harga dia dekat-dekat beratus juga. Dua benda ni pun dah dekat 100 lah. Pembaris tin dengan papan. Nurin Yasmin. Nurin Yasmin baru masuk. Dia masuk awal sekali. Dia masuk grup salah. Cikgu salah masuk dalam grup. Cikgu pun tak, kalau dia baca WhatsApp dia nampak cikgu salah bagi alamat yang kedua. Cikgu salah masuk grup GKT tingkatan 5 tahun 2021. Nurin baru perasan kot, so dia baru masuk. Okey, ni cikgu cerita pasal alatan lah dulu. Supaya lepas ni awak semangat. Bukan semangat, sepatutnya awak dah cari dah minggu ni. Sebab banyak benda kita nak buat dalam minggu-minggu yang seterusnya. Sebab kita tak nak ketinggalan. Kalau boleh, kita jangan ketinggalan. Walaupun berlakunya PKP, PKPB ke, kita tak tahu. Sampai bila sekolah ni tutup. Ini dah bulan 2, dah nak habis bulan 2, waktu masuk bulan 3. Kalau lambat lah. Nak tunggu sampai hujung tahun pula. Tambah-tambah GKT tingkat tampak paling susah dia punya ni. Dia punya silibus. Kalau tingkatan 5 tu at least awak ada
kita ada masa untuk belajar komputer tu agak release tension lah sikit, release lah sikit, rasa ringan sikit. Tapi untuk silibus tingkat 4, awak tengok buku teks pun memang agak pening lah, memang susah. Okey. Apa lagi perkara yang perlu ada ialah selotip lah. Ni selotip. Selotip ni untuk awak lekatkan kertas awak pada papan ni lah. Awak uting molek-molek, awak ukur molek-molek bagi dia kena atas pembaris ni. Tak pembaris ni kat bawah. Papan awak nak kena bersih. Kalau ada selotip-selotip ke apa ke. Macam ni yang kesan-kesan selotip ni sebenarnya tak bagus lah. Awak boleh ambil Fowid WD-40, awak boleh cari dekat DIY. Awak boleh sembuh dia, awak gosok dengan kain. Jadi WD-40 ni dia sebenarnya grease untuk halang karat pada mesin-mesin. Tapi dia juga boleh menanggalkan kesan-kesan stiker ni, pelekat, kesan pelekat, getah pelekat ni. Jadi papan awak bila awak beli nanti awak kena jaga betul-betul lah. Yang ni sekolah punya ni. Jadi ramai banyak tangan yang guna, so ada macam-macam corok lah atas papan ni. Ini papan yang besar, awak jangan beli yang besar lah. Tapi kalau awak tak ada plan nak bawa ke sekolah, cikgu galakkan beli yang ni lah. Ni besar ni, A2 ni. Penuh meja ni. Nampak je gini ni. Biasa ada budak JKT tu dia bawa yang kecil. Yang kecil ni bila kertas soalan besar macam ni, biasa kita bagi kertas soalan memang saiz besar. Kita bagi A3 kat awak ni. Ni A3. Jadi kalau awak beli yang saiz A4 memang tak boleh nak buat exam, tak boleh nak buat berlatih lah. Kebanyakan soalan dekat bilik JKT tu semua adalah saiz A3. Maksudnya memang kena beli yang besar. Cuma bila awak beli yang besar ni, awak nak bawa di sekolah, awak letih dah sikit, besar bagak. Awak dah lah 7 orang je, lepas tu bawa benda besar. Segar juga kan. Jadi cikgu nasihatkan, kita punya alternatif ialah, awak beli yang besar ni, memang kekal dia untuk di rumah saja. Memang awak tak plan pun bawa di sekolah. Lepas tu pula bila ada kelas JKT, awak ambil je papan yang dekat bilik JKT. Mungkin dia kurang bersih ke apa, bawa lah tisu basah ke kain basah ke apa. Standby untuk awak bersihkan sikit-sikit abuk-abuk. Tapi kalau kita selalu guna tak adalah teruk sangat. Ni papan ni dah ada. Lepas tu ini adalah set geometri set jaga lukis. Silih kita panggil kompas lah. Yang paling banyak kita guna yang ni lah. Yang besar ni. Tapi ini adalah set Faber-Castell ni, cikgu ingat harga dia mahal lah. Sebab dia agak special. Dia panjang dia punya ni. Lepas tu dia boleh setting lah nak panjang mana, pendek mana. Dia boleh belok gitu, belok gini. Memang canggih lah. Kalau ada untuk 2 tahun ni, molek lah kalau awak ada. Cuma yang jadi masalahnya ialah bila awak beli mahal, awak kena jaga molek lah. Sebab cikgu tengok kompas, bila set-set awak guna, dia cepat hilang. Dalam semua ni dekat bilik JKT ni, dah ada dah benda ni. Dekat bilik JKT. Cikgu kira-kira dalam 50 kotak ada. 50 kotak ada. Kalau awak nak guna pun boleh. Masalahnya ialah bahagian kompas ni tak ada, hilang. Tak tahu gimana. Budak-budak ni ambil hilang. Tinggal kosong gini bahagian kompas. Tinggal kosong ni. Awak buka kotak, cikgu buka tak ada. Ini hilang benda ni, kompas ni. Jadi kalau awak nak beli buat koleksi peribadi, awak nak simpan untuk menghargai usaha awak dalam JKT, cikgu galak awak beli. Tapi pakai kat rumah, tak payah bawa di sekolah. Lepas tu pakai kena cermak, lepas pakai simpan, tepi molek-molek, jangan bagi adik guna. Sehari dia ambil, dicocok ayam lah, cocok kucing lah, cocok belalang lah. Macam-macam, sebab dia ada banyak benda tajam kat sini. Ni bekas lid dia. Macam mana buka ni? Macam tak ada lah. Ni sambung lagi, ni boleh sambung lah. Boleh jadi sambung lagi. Sambung ke mana tak tahu lah. Boleh sambung-sambung lah. Jadi agak canggih lah. Tapi ini adalah untuk koleksi ni je lah. Jadi cikgu kalau awak rasa macam ni mahal sangat sampai 70-80, buat apa awak nak
paksa diri kan awak beli. Ini lagi pun ni sekolah pakai duit kerajaan. Jadi cikgu beli untuk kegunaan cikgu hanya yang ini, kecil. Masuk kamera. Cikgu beli yang kecil je, anak cikgu. Jadi yang kecil senang. Harga dia RM3.5 rasanya. Brand dia Unicom. Cikgu beli kat kedai ni lah, kedai ni. Ada jenis awak bubuh pensel, tapi bubuh pensel ni bila awak buat bulatan, dia akan lari dia punya mata pensel. Menyebabkan bulatan awak tidak cantik. Jadi cikgu sarankan awak beli kompas ni yang mana mata pensel dia terus lekat permanen secara kekal dekat alat ni. Jadi dia tak lari lah mata dia. Kalau awak pakai yang jenis apa ada kat sini macam tadi ada anak cikgu duk main mana kat. Awak jenis ikat pensel kayu lah ikat sini cikgu ada guna minggu lepas tu. Memang ada gerok sikit-sikit. Lepas tu pula yang biasa dia akan jadi longgar kat atas ni. Cikgu papa tengah ada kelas ni. Lepas tu ini awak boleh selalu ketatkan lah. Selalu ketatkan dia sebab apa bila awak selalu buka dia buka tutup kan. Dia akan jadi longgar lah. Dia akan jadi loose lah. Bila loose sebab ada berlaku banyak geseran. Ada orang nak masuk ke? Ada. Ada mesej. Ilya. Barang ada jual mana? Okey, barang kat sini cikgu tak check lagi kat mana. Awak kena pergi kedai besar-besar, kena pergi bandar. Kalau dekat Pustaka Hitam Pertanian cikgu pergi tengok. Petani cikgu pergi tengok ada kedai. Cikgu baru balik daripada Selangor, memang kedai besar sikit memang ada lah. Ada jual lah. Kalau kecil-kecil memang tak ada. Nanti petani cikgu pergi tengok dekat Seri Hitam. Kalau tak ada, memang awak kena pergi bandar lah. Tapi kalau yang kompas Seri Hitam ada. Seri Hitam ada awak pergi tengok dah? Kita beli dah. Ilya beli dah. Papan, beli papan kayu ke papan plastik? Papan kayu. Berapa ya? Tak sampai RM20 pun. Papan kayu tak sampai RM20? Dalam besar ke kecil? Okey. Betul lah tu. Macam cikgu ni lah. So ni lah. Okey lah. Papan harga lebih kurang dalam RM20. Pembaris tea ni berapa awak beli? Dalam RM10. Tapi yang besar giat kita. Ada yang besar lagi? Yang ini yang besar dah ni. yang tu. Okey lah. Okey, kawan awak dah beli dah. Maksudnya modal dia lebih kurang RM30 lah. Cikgu tengok. Cikgu belikan anak cikgu ni kat tapak juga. Dia pun ambil JKT kat sekolah kat Selangor tu. Cikgu beli yang plastik lah. Sebab apa cikgu beli yang plastik? Sebab dia cover sekolah dia tak ada. Tak disediakan. Jadi berbeza sikit lah. Kemudahan kita kat sekolah Tuntul Lanai memang banyak apa ni. Kalau awak nak letak kat rumah, lepas tu mari sekolah buat kerja guna yang sekolah tak ada masalah. Anak cikgu memang dia kena portable. Maksudnya dia memang kena bawa papan tu ke sekolah. Jadi kalau bawa kayu ke sekolah memang tak nak sabar lah. Nak kulu kilir je cikgu beli yang plastik yang ringan. Lepas tu pula yang plastik tu dia ada T sekali, lepas tu dia boleh kunci macam mana. Macam cikgu tunjuk minggu lepas lah. Harga dia 114. Cikgu dia suruh beli 140 harga tu kalau beli dengan cikgu. Jadi mahal juga. Cikgu beli sendiri lah kat kedai tu sebab harga dia 114 yang plastik lah. Yang kayu tu cikgu tengok macam harga dia 70. Tak tahulah awak beli kat sini lagi murah. Bagus juga. Mungkin ada jenis-jenis kayu lah, tapi cikgu tengok kayu ni jenis pellet je, biasa je. Okey, kawan awak Ilya dah beli dah set kompas apa. Set kompas awak beli macam mana? Yang satu-satu macam ni awak tak beli yang sekali kan? Tak beli set kan? Kita ada dah. Ada dah. Ada yang kotak besi tu. Itu lagi murah dalam RM4.5 je. Ada awak beli pensel box kotak besi tu. Dia tulis geometry set. Dia ada kotak besi gini. Tapi tak nampak lah sebab dia kotak besi. Dia ada belaka dalam tu. Jaka sudut, jaka lukis, segi tiga, banding panjang ada belaka. Waktu pun boleh juga beli.
Ni sisiku set lah yang awak kena beli ya. Sisiku set yang besar sikit. Untuk awak ni, dia ada yang 45 darjah yang ni, 45 darjah dua-dua ni. Yang ini adalah sisiku set yang untuk satu ujung dia 60 darjah dengan 30 darjah. Jadi ini memang compulsory lah, memang kena belilah. Yang besar. Tapi cikgu ada standby juga, ada juga jenis apa yang perlu awak buat kerja yang kecil-kecil kan. Harga dia RM3.50 satu set. Ni awak beli dalam RM3.50 satu set. Beli kat kedai alat tulis biasa je. Sebab apa cikgu beli yang kecil ni? Sebab cikgu rasa, bukan cikgu rasa lah, ada juga setengah kes yang awak tak perlu guna alat besar. Nak guna kecil je. Dia punya garisan tegak. Kecil je. Jadi baik awak guna awak ringan sikit kan. Jadi guna yang ringan sikit, yang kecil lah. Tak payah guna yang besar-besar. Jadi sebab tu awak kalau untuk yang tak perlu tergesa-gesa ataupun tak perlu perhatian, awak boleh guna banyak alat lah dalam kes ni, dalam banyak-banyak kerja awak nanti. Gantung pada ni. Ni set pensel yang cikgu cakap pada minggu lepas lah. Ni awak canggih lah. Ni harga dia RM18. RM18 kat sini. Pustaka Rawang. Jadi ada belaka. Cikgu dah pergi DIY. Harga dia RM4.50 ke RM3 lebih. Tak ingat. Lagi murah. Semua ada. Ada 3B, 4B, Nahir. Semua ada. Kalau tak ada pun mungkin dalam hujung-hujung ni. Mungkin yang 67H tu tak ada, 67B tu tak ada. Sebab dia dalam berapa batang? Dalam 7, 8 batang gitu lah. Yang kat sini ni ada 12 batang. Jadi yang DIY tu sikit lah. Tapi tak apalah, memadai lah sebagai pendedahan dalam ni, dalam awak punya safety. Lepas tu cikgu beli ni lah, curve ni. Curve ni sepatut awak guna curve Perancis tu dah sebenarnya cantik dah. Curve Perancis lah paling bagus sekali kalau awak guna. Cikgu tak ada, cikgu tak beli pula. Nyesal pula cikgu tak beli. Dia curve Perancis tu dalam berapa ringgit? RM3-4 je, tak mahal je. Ni curve ni dalam harga dia RM13. Memanglah awak boleh bentuk apa yang awak suka awak bentuk. Tapi sebenarnya bentuk yang paling stabil ialah Perancis. Yang ni sebab dia baru, awak nampak dia punya lengkungan tu masih cantik lagi. Tapi bila awak selalu guna belok gini, belok gini, lepas tu adik awak pula duduk main apa semua, dia akan ni lah, dia akan jadi tak cantik lah, dia akan jadi bersegi-segi. Akhirnya curve ni tak cantik. Mungkin ni dalam masa setahun je kot guna, masih cantik macam ni. Lepas tu dah tak ada lah. Okey, cikgu rasa itulah cikgu boleh tunjuk alat-alat yang perlu ada lah. Selain pada buku teks dengan ni, buku lebaran praktis ni, awak kena ada lah sepanjang sesi pembelajaran kita secara online ni. Kalau dapat bersemuka lagi bagus, kalau terpaksa kalau online pun tak ada masalah. Okey, COVID yang cikgu tahu sekarang ni ialah memang ada penurunan pada pandangan cikgu lah. Ada penurunan, tapi penurunan ni disebabkan oleh kerajaan tidak lagi membuat saringan ujian COVID. Maksudnya bila ada je kes, ada kontak rapat ke apa, dinasihatkan orang tu untuk buat kuarantin kendiri lah, macam cikgu sekarang. Cikgu dah pergi Selangor melawat isteri cikgu masih di Selangor. Jadi bila cikgu dah merentas negeri, cikgu balik ke sini, cikgu nak buat swab test dekat Bukit Payung. Jadi orang Bukit Payung, doktor cakap kita dah tak buat dah swab test. Sebab dia mungkin kos ke apa cikgu tak pastilah, tapi dia punya prosedur dia tak buat lah swab test. Jadi apa dia buat ialah kendiri dalam rumah 10 hari. Melainkan kalau ada macam demam ke apa, barulah buat swab test. Jadi
Jadi bilangan COVID sekarang ni walaupun nampak penurunan, ini disebabkan oleh saringan yang sedikit, tapi peratus bila kita saring dia akan tinggi. Lebih daripada 10% lah, lebih pada 5% lah. Maksudnya kalau 100 orang tu kurang-kurang 10 orang sangkut ada COVID. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ini menunjukkan sebenarnya keadaan kita masih tidak berapa baik lah. Bukan tak berapa baik di segi orang tu sakit mati, tak. Maksudnya di kalangan kita ni dah tersebar luas. Cuma orang tu tak sakit, itu je. Bila kena orang yang tak kuat, ia akan jadi kesan yang teruk lah. Kalau awak tengok perangkaan yang sakit, yang ICU semua memang tinggi lah sekarang ni. Kalau meninggal pun meninggal berbelas-belas. Bukan main sikit-sikit, 2-3 orang berbelas-belas. Jadi kita tak tahu sampai bila kelas kita ni macam mana. Okey, berita baik ni ialah vaksin tengah nak masuk lah. Mungkin dalam bulan Mac ni kita habiskan frontier dulu, doktor-doktor, polis, tentera apa semua. Tengah tahun orang yang betul-betul kawasan merah, lepas tu dia akhirnya akan sampai pada kita lah vaksin ni. So dia punya keberkesanan ialah 94%. Jadi dengan adanya vaksin nanti, kita harap benda ni akan membantu kita kembali kepada keadaan normal lah. Kita tak perlu takut lagi seperti sekarang lah. Paksa tutup sekolah ke apa kan. Jadi kita harap benda tu berjalan lancar lah. Jangan ada lagi mutasi-mutasi virus COVID-19 lagi. Jika ada lagi mutasi, macam sekarang ni mutasi yang paling teruk ialah UK dengan Afrika Selatan yang teruk sekali. Sampai Australia tu dia ada 5 orang yang kena mutasi daripada UK. Suruh negara dia lockdown sekarang ni. Selama berapa hari 5 hari juga, 10 hari juga. Jadi dia begitu-begitu berjagalah. Dia Australia ni tak ada orang sakit COVID, kurang sangat. Berapa sangat sehari, 1-2 macam tu. Tapi yang datang tu baru-baru ni tu yang jenis mutasi daripada UK. Maksudnya yang kuat, susah mati, virus susah mati, lepas tu dia cepat jangkit. Kalau virus biasa, COVID biasa 1 meter, virus tu terbang. Kalau tak ada perumah, virus tu akan mati. Tak boleh hidup. Tapi yang jenis mutasi ni, dia boleh pergi jauh. Duduk dalam satu bilik pun dah boleh kena dah. Berkongsi udara yang jarak dia berapa-berapa pun dah boleh kena. Okey, banyak cerita pula cikgu. Okey, dah pukul baru setengah jam, baru 2:45. Okey, yang bahagian muka depan ni, awak buat sendirilah. Awak baca buku teks kan. Nanti minggu depan cikgu akan bagi jawapan lah. Cikgu dah janji jawapan lah. Cikgu tak buat lagi sebenarnya. So minggu ni awak buat dulu soalan ni. Awak jawab semua soalan ni. Tak tahu, awak jawab gunakan buku teks. Awak refer pada buku teks. Jadi ini lebih kurang daripada macam open book test lah. Awak jawab je soalan ni. Menyatakan satu medium apa ni kan, semua ada dalam buku teks lah. Tak payah. Surat 2 ni ada peralatan, media dan peralatan. Ini adalah pembaris T. Apa kegunaan dia apa? Ini adalah kayu, sorry. Dia punya papan. Dia punya papan, awak boleh baca semua ni. Awak janganlah nampak macam papan, awak kata awak nak tulis papan lah. Awak tak boleh, terma kena betul. Apa yang dikatakan dalam buku teks. Buku teks cakap papan lukisan ataupun meja lukisan. So tulis ini adalah papan lukisan. Jangan tulis papan untuk melukis. Dari segi SPM, jika ada soalan bahagian A, itu bahagian subjektif macam ni, isi tempat kosong apa semua, terma awak kena betul, kena mesti sama daripada buku teks. Sebab apa? Ini kita panggil sebagai ujian subjektif respon terhad. Respon terhad maksudnya kalau respon terbuka, respon terhad ialah dia datang daripada buku teks.
Kalau respon terbuka tu dia macam kebat. Awak boleh guna ayat sendiri, guna cadangan penyelesaian awak sendiri. Saya nak selesaikan ni menggunakan berdasarkan perkembangan tinggi ni. Tapi tak ada soalan tu macam tu. Tapi ada jugalah, satu dua lah, tak banyak. Soalan dia lebih kurang dalam 2-3 markah. Ada. Patutnya ada lah sebab dekat buku teks ni sendiri pun dah cakap dia punya ni adalah kebat. Kebat. Mesti ada nilai kebat awak punya ni. Ada dia punya ni kat mana. Ada cakap. Kebat ni maksudnya tidak semesti bersumberkan buku teks lah. Tetapi bila melibatkan perkataan, sebutan apa semua, tak boleh salah lah. Mesti terma dia terma terhad datang daripada buku teks. So kat sini awak dah nampak lah dia punya alatan, lingkungan Perancis tu apa guna dia. Awak just refer kepada buku teks saja. Okey, kat sini ada saiz-saiz kertas. Boleh tengok saiz kertas ni. Surat 3 ni. Lepas tu kita ada graf perkataan mengikut kaedah. Okey, soalan nombor ni awak kena ni lah. Tulis tangan. Tulis semula perkataan berikut dengan menggunakan kaedah penghurufan yang betul. Apa yang buku teks cakap pasal kaedah penghurufan yang betul? Kaedah penghurufan yang betul ialah maksudnya pertama awak kena tengok cara menulis sesuatu kataan tu lah. Tengok dia tulis macam mana. Dia tak sama macam C awak buat kan. Sebelum ni awak bila awak lukis C, nak pensel cikgu. Pensel cikgu tak ada. Ada tadi yang banyak mana. Biasa awak kalau lukis C kan, biasa awak buat C macam ni kan. Terus C macam ni. Tetapi kalau ikut buku teks, C yang sepatutnya awak buat separuh sini, lepas tu sambung lagi sini separuh. Jadi tak sama. Jadi awak kena dalam JKT ni awak kena ikut kaedah penghurufan yang betul. Mungkin awak tertanya apa beza C yang biasa awak buat dengan buku teks cadangkan. Kat sini awak tengok kalau awak buat C ni, awak buat separuh, lepas tu awak sambung lagi, awak boleh kontrol hujung dia tu. Start daripada mana? Start pada mana? So awak akan dapat satu huruf yang bermula pada satu garis yang ni lah. Apa kelas ni? Sana. Jadi awak boleh buat satu garisan. Awak boleh nampak macam ada satu garisan. Dia bermulanya C ni tadi. Kalau awak buat macam C yang biasa, awak tak dapat tepat pada dudukan garisan, dia tak cantik lah. Cuba awak tengok V pula. V dia, betul lah kaedah dia. Value sama T. Kalau awak biasa buat T yang atas dulu, salah. T ialah awak buat yang tegak dulu. Jadi semua amalan-amalan ataupun cadangan penulisan huruf dekat buku teks ni awak kena amalkan, awak kena tulis dekat bahagian nombor surat nombor 3 ke 4 ni. Awak amalkan kat situ. Cikgu rasa cikgu dah suruh tulis lah minggu lepas pada kelas ni. Pada kelas. Sepi lah pada kelas. Bapa ada kelas ni. Sana sikit. Cubit lah, nakal. Okey.
Okey, sekarang ni cikgu nak tengok sebelum cikgu pergi jauh ada banyak lagi aktiviti kat sini. Cikgu nak tengok apa yang awak dah hasilkan pada minggu lepas. Cikgu suruh bagi kerja kan, awak kena ni kan. Okey, siapa nak present dulu? Cikgu. Tapi yang tulis huruf kita dah buat pun. Kita start muka surat 22 lalu. Muka surat 22. Cikgu cek. Buku teks kan? 22 ni. Siapa muka surat? 29 Kak Fisma. Kak Ulisma. Okey. Siapa? Umi dulu nak present. Aida dulu cikgu. Cikgu, kalau kita present dulu, kita boleh lagi makan tau. Ya. Ya, Aida main tengok. Aida punya dulu. Okey, jap. Amal lain okey dok, Amal. Sedangkan Amal lain dia putu-putu. Lalu ke cikgu? Lalu lah. Okey, jap. Nampak? Jauh dah. Macam tak nampak oh. Okey. Nampak? Nampak. Okey, yang pertama, yang kedua bawah tu. Cuba dekat sikit yang kedua. Okey, bawah tu. Bawah yang ketiga. Yang keempat. Ni lain. Nampak macam okey dah sini. Bang gampang cikgu. Okey, yang kelima. Yang kelima ni macam jadi dah, cuma dia kena sengit lagi dia punya ni sudut dia ni. Garisan dia. Jadi dah ni tapi sudut dia tu hot prisma tu. Hot hexagon. Ni. Hot hexagon. Hexagon ni dia macam ni sikitlah, empat segi sangatlah. Faham. Patut dia ni. Okey. Lepas tu ni prisma. Ellipse. Okey. Ellipse. Betul lah tak? Ellipse. Hexagon, ellipse. Okey, ellipse. Dok jadi sikit je. Secara keseluruhannya okey dah ni. Sebab kita guna lakaran bebas kan. Okey, prisma. Prisma pun jadi dah tu. Nampak. Prisma pun jadi. Uji lebih cikgu. Kon. Silinder tu cikgu. Silinder. Okey, betul. Silinder. Ni. Okey, silinder. Bawah sikit tengok. Bawah tak nampak ujung bawah. Comel hangat. Okey, bagus. Tahniah. Kon. Kon kita dah jadi cikgu. Mana dah jadi? Mana dah jadi dah tu. Okey. Comel tu. Bawah dia tengok, bawah dia. Nampak dia. Okey. Okey, nampak dah. Okey, piramid. Okey, bagus. Tahniah. Okey, terima kasih. Comel. Comel dah Haida buat. Okey, terima kasih Haida. Okey, kita tengok Umi. Umi dia orang akan sit dah. Tengok sikit Umi, macam mana? Sekejap cikgu. Cikgu boleh dah kita makan kok. Ya, makan dulu. Makan derah sikit. Nak masuk baru lah. Okey. Cikgu, Nuri mana? Tak apa, udur. Tengok Nuri mana? Hilang dah Nuri. Okey. Tu bulatan. Bulatan kaedah apa kita panggil ni? Kaedah jejari. Kaedah jejari. Okey, betul. Okey, cantik. Boleh.
Lepas tu kaedah bulatan, kaedah kotak. Kaedah kotak. Kaedah kotak. Okey. Okey, bagus. Ini bukan kaedah kotak ni. Bukan. Ini separuh bulatan kan ni? Bawah. Okey. Okey, separuh bulatan. Ni. Nanti. Cuba tengok kaedah kotak tu. Mentah. Kaedah kotak tadi. Macam salah je. Betul, cikgu. Kaedah kotak ni. Umi. Kaedah kotak dia tengok. Ni lah. Cikgu. Siapa tak ada lain? Cikgu ke? Ke saya, cikgu. Nak tengok kaedah kotak lu. Okey. Okey, dia punya bulatan ni sepatutnya awak Umi, awak kena bulatan ni kena menyentuhi kotak atas. Dia punya bulatan tu. Faham tak? Tak. Awak tak boleh tinggal renggang ada jarak antara tepi kotak tu dengan garisan bulatan. Tu jauh tu. Salah kaedah dia tu. Cikgu. Ya, sepatut rapat situ. Dia punya garisan bulatan tu rapat. Jadi masa penandaan tu jangan, masa awak tanda antara penjuru tu jangan jauh sangatlah daripada kotak tepi tu. Dia punya garisan tepi kotak tu. Salah situ lah. Bukan salah situ yang salah teruk lah. Dia punya konsepnya ialah bila awak lukis bulatan ni, garisan tu mestilah mengenai, mesti berada di atas garisan kotak empat segi. Dia punya garisan. Dia punya atas, tepi, kiri, kanan. Okey Umi, cuba tengok lengkuk. Awak buat kertas kosong ni kan? Tak ada, bukan garis-garis ni kan? Bukan. Awak beli DIY ke buku ni? Buku PSV lah gitu. Okey. Okey, bagus. Cantik. Cuba tengok melakar lengkungan. Dah siap cikgu, dok pandai. Baru ada garisan ni baru. Dok pandai. Dok lukis lagi. Baru tanda baru. Buat je Pak. Boleh. Dok belok. Okey, tak apa. Lepas ni buat Okey, lepas tu apa lagi awak buat? Ellipse buat tak ellipse? Ni? Okey. Boleh. Sini belah kanan bawah ni. Macam bukan belah kanan, kalau belah Umi ni mana? Jadi sikit je lah. Tapi okey dah ni. Okey dah. Cantik dah. Okey. Betul dah. Boleh dah. Prisma. Berapa kini cikgu? Cikgu? Mana tu prisma? Dah nampak gini. Lain cikgu ke lain Umi? Lain saya tu. Okey dah dapat. Okey. Okey, sini cikgu nak komen sebab belum padam sepenuhnya lah kan? Nampak garis dia tu sama, garis objek dengan garis lakaran tu macam sama dia punya ketebalan dia. Sepatutnya bila kita nak lukis benda-benda ni kita jangan tekan sangat-sangat lagi. Buat biasa-biasa je, macam nampak tak nampak je. Bila dah siap tu baru kita tekan dengan jelas garisan yang kita nak tunjuk kepada pembaca lah. Kita nak suruh orang nampak yang mana. Yang tu kita tekan balik. Jadi garisan tu kena buat sepatutnya nampak je. Ni macam jelas sangat ni dia punya tulisan. Dia punya garisan. Tapi
Dari segi teknik dah betul dah. Tekniknya betul. Okey, okey, satu lagi silinder. Silinder bulatan belah atas macam belah tak dalam tu tak sama. Patutnya kena samalah. Belah bawah. Belah atas tu macam atas tu macam cantik dia punya macam telur dah. Bawah tu macam nak 4 segi tu. Jadi tak seimbang di segi tu lah. Di segi lain okey. Kira gambaran ada dah ni kemahiran dah ada dah ni. Okey, kun. Silinder dah okey, kun pula. Aku. Tak nampak aku nawa. Memang nampak tak nampak ke? Tak Tengok nampak cikgu. kun. Jauh. Putih sangat ke ni? Nampak dah sikit. Okey. Okey, cantik, bagus. Kun jadi ni nampak. Prisma. Bukan prisma, piramid. Ni. Okey, piramid pun jadi dah. Beres dah. Jadi. Sikit-sikit tu boleh diamalkan. Okey, tahniah. Umi. Kita pergi kepada Ilya dah siap dah Ilya? Siap dah. Okey, masa Umi siap dah. Okey, Ilya jom tengok Ilya punya. Ya. Tu. Oh, banyak dah buat tu. Pakai kertas lukisan kan? Okey, bulatan dia. Oh, sempurna sangat ni. Macam lukis dengan komputer. Awak lakar ke guna jaka lukis ni? Jaka lukis. Kita buat dulu. Tu bulat. Comel ni, comel. Okey, yang kedua. Ini kaedah jari. Ini adalah kaedah kotak. Okey. Seperti cikgu khabar tadi, awak tak kena. Garisan tepi tu, bulatan tu tak kena. Dengan garisan 4 segi tu. Garisan kotak tu tak kena. Sepatutnya, semua bulatan, garisan bulatan ni kena pada garisan kotak. Okey, seterusnya. Lengkungan pun okey. Lengkung yang kedua, yang begitu tak apa nampak dia punya lengkungan. Macam tak kena. Tiba-tiba dia dah kena garisan awal tu, lepas tu baru turun ke bawah. Jadi kurang situlah sikit. Okey, seterusnya. Okey. Okey. Kurang yang kedua. Lengkungan kedua tu kurang menjadi sikit. Yang pertama, sempurna. Yang kedua, kurang menjadi. Okey, seterusnya. Hexagon. Okey, seimbang. Dia punya sudut pun macam boleh diterima lah. Okey. Bagus. Teruskan. Ellipse. Ellipse ni ada garisan tebal, ada garisan nipis kan. Macam kita nak betul balik kan. Sepatutnya kita kena padam lah. Kena padam lepas tu lukis balik. Okey, bagus. Teruskan. Hexagon. Okey. Nampak ada garisan terang gelap lah. Tapi di segi lain okey. Nampak jelas apa garisan yang awak nak buat. Yang lain tu awak padam. Okey, teruskan. Silinder. Silinder pun okey. Silinder okey. Kun. Kun bulatan belah dalam tu macam flat sikit. Kena betul-betul lengkung lah. Okey, garisan dia tu ada tebal sikit. Okey, prisma. Piramid. Okey, piramid. Okey. Okey, tahniah. Dia punya ni macam kaki dia, tapak dia macam tak 4 segi sangat. Macam panjang sikit dia punya tu. Patut pendek je dia punya garisan sisi belah dalam tu. Dia sepatut boleh nampak 4 segi, betul-betul 4 segi lah. Lain okey. Okey, teruskan. Tak ada dah, padang dah. Okey, terima kasih Ilya. Bagus, kerja yang kemas. Amal Ashraf.
Amar kena mah. Dah buat ke belum? Amar ni lelaki tunggal kelas ni kan? Ke ada lelaki lain lagi? Dia seorang cikgu. Ada seorang lagi, 2 orang lelaki. Ha. Amar tak respon ni warna. Dia kata dia tak ada lain. Mungkin juga dia ada masalah lain lah kot. Kalau tak ada lain tak kuat, memang susah nak buat video. Okey, mungkin tak apalah. Amar dah bagi tahu cikgu awal-awal tadi, dia memang ada masalah. Mungkin dia hanya mampu boleh dengar je apa yang kita cakap ni. Jadi yang selebihnya dia tak boleh lah. Ada kawasan-kawasan teruk lah. Macam cikgu sendiri pun ada kadang-kadang tu tak jadi. Tak boleh tengok TV. TV cikgu, TV internet tak ada extra, tak ada apa. Semua guna internet. Jadi kalau tak ada tu memang slow lah TV cikgu. Susah. Okey, kita teruskan dengan dengan pelajaran hari ini. Cikgu present papan cikgu lah. Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okey. Okey, kita tengok pada layar ni semua dah ada kan? Semua dah beli kan? Ada yang tak beli lagi? Semua dah ada kan? Okey, minggu ni sampai minggu depan awak buat muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak pula dia punya ni. Okeylah, kita pergi satu-satu tu. Cikgu nak tunjukkan ni awak dah buat dah. Nak pergi kepada menunjukkan lukisan ortografik. Okey, lukisan ortografik ni kat sini, dia nak suruh awak buat lakarkan lukisan tersebut. Lakarkan. Tak apa-apa nampak cikgu ni. Bagi terang sikit. Dia bagi dekat sikit dia punya ni. Okey. Buat setakat ni untuk buat yang ini, yang lakaran-lakaran ni sampai muka surat sampai tajuk garisan sudut dan bulatan. Ini dah tajuk kedua. Garisan sudut dan bulatan ni, ini adalah topik yang kedua. Bila topik kedua, barulah guna alat-alat ni. Baru guna alat ni. Baru guna alat ni. Baru guna alat ni. Baru guna. Untuk topik satu, tak guna. Kalau cerita Ultraman, kalau dia marah dengan raksasa tu, tak guna. Dia kata tak guna dekat. Dia kena tumbuk dengan raksasa tu, Ultraman pun marah. Maki Hamon si raksasa, tak guna. Kan? Ultraman Jepun kan? So tak guna. Yang guna ni adalah bila topik dua. Yang agak mencabar sikit. So yang ini, sampai minggu depan, awak hanya guna pensel saja. Okey, apa yang dia nak ni? Lakarkan lukisan tersebut. Ortografi, apa maksud ortografi? Ortografi, awak ada pandangan atas. Pandangan atas. Ataupun dalam buku lain ada sebut dia panggil pelan, pandangan pelan. Pandangan pelatas lah. Jadi kita tengok buku teks apa yang dicakapkan tentang nama ni. Terma. Cikgu risau juga takut terma ada salah. Okey, dalam buku teks dia tak cakap pasal pelan pandangan hadapan. Tak cakap pula. Oh, dia panggil pandangan atas. Pandangan atas. Pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey. Pandangan pelan. Ini kita panggil dia hadapan.
Ini kita panggil dia sebagai sisi. Apa benda ni? Pandangan atas hadapan sisi. Awak dah belajar masa RBT. Tingkatan 2. Lama dah tingkatan 2. Pernah diajar oleh cikgu awak bab lakaran tentang ortografi. Dan ujian yang awak ambil pada tahun lepas, awak tak sempat ambil pun. Tak ada PT3, tak ada apa kan. Dia ada banyak soalan berkaitan dengan ortografi. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 2. 2 ataupun 3 saja. Tapi berkaitan dengan ortografi lah. Sama ada di bahagian A, B atau C. Dia sekurang-kurangnya masuk. Mesti awak kena tahu. So sebab awak tak ambil TV3, mungkin awak tak terbiasa dengan ortografi. Jadi kalau tingkatan 5 yang sekarang ni ataupun tingkatan 5 yang 200, dia sempat belajar lah. Dia sempat ke dia orang tingkatan 5 macam tak sempat je. Sempat dia belajar lah masa KH. KH pun ada juga lakaran. So awak dah tahu. Jadi dia nak tengok konsep tu awak faham ke tak? Soalan ni dia nak suruh awak lakar, awak faham tak konsep dia? Konsepnya ialah bila awak tengok sesuatu benda tu, katalah benda bulat macam ni. Kan, benda bulat macam ni. Awak penyek dia. Awak penyek dia. Awak tekan dia atas meja. Betul-betul penyek. Tong sampah tu, lori tong sampah yang pergi ambil sampah-sampah ke tepi jalan apa semua, dia ada satu sistem lenyek dalam tong sampah, lori sampah tu lah. Dia guna kuasa hidrolik. Ada kuasa cecair yang tolak dia punya sampah tu rapat ke dinding dinding lori hadapan lah. Jadi dia akan penyek, jadi dia akan menjimatkan ruang. Jadi kalau adalah budak dalam tong sampah ke terbuang sampah ke dalam lori sampah, innalillah, memang tak lama lah akan terpenyek kat situ. Sebab apa? Biasa dia akan guna alat penyek tersebut dalam lori sampah. Cuba jadi memang dia menggunakan satu kuasa yang sangat kuat lah, yang tak mampu untuk kalau kita masuk kucing ke apa, dia tak akan jadi bentuk kucing yang asal, jadi bentuk lain. Dia bentuk apa? Bentuk lenyek lah. Kat sini awak lenyek benda ni, awak kena imagine apakah bentuk dia. Kalau kat sini kalau awak tengok benda ni, seletip ni, bila awak lenyek daripada atas, dia akan jadi bulat macam ni. Awak akan nampak dia bulat macam ni. Kalau awak lenyek daripada tepi, katalah dia masuk daripada tepi, awak lenyek dia, apakah bentuk dia? Awak unjurkan garisan ni. Tak nampak lah, kecil sangat. Mana eraser tadi? Eraser tadi ada kat sini. Eraser. Pemadam. Ada assistant kat juga kat tepi. Ada pembantu. Mana? Pemadam. Mana pemadam? Tak ada. Cikgu nak tunjuk yang ni, yang ni dulu. Tak apalah. So awak unjurkan, dia tak akan jadi daripada tepi ni. Kalau awak lenyek dia, mana ada bentuk bulat dah. Kan? Bentuk bulat kan ni kalau awak penyek dia betul. 4 awak akan nampak dia 4 segi. 4 segi macam ni. Kan? Kalau awak lenyek dia kan, masuk dalam alat lenyek, awak mampatkan dia. Dia tak akan nampak bentuk bulat lah daripada hadapan. Mana bentuk? Lepas tu daripada sisi ni pula, daripada maksudnya awak lenyek daripada sebelah sini pula. Awak lenyek belah sini kan. Awak lenyek, awak alih sikit lah nak tahu dia lenyek. Bentuk bulat ke ni? Tak. Jadi daripada sisi ni awak unjurkan dia punya ketinggian dia tu. Jadi bentuk dia macam ni je. 4 segi juga. Jadi itu dimaksudkan dengan ortografi, iaitu atas, hadapan dengan sisi. Jadi dia nak tahu awak boleh imagine tak sesuatu objek ni dari pandangan atas, dari pandangan sisi, daripada pandangan hadapan, kan? Jadi ini baru bentuk seletip. Tak apa. Kalau bentuk lain macam mana? Bentuk sini boleh lenyek kot ni. Cuba awak lenyek macam mana?
Cuba awak lenyek daripada hadapan macam mana? Nampak panjang tak kalau lenyek pada hadapan? Nampak panjang, nipis. Kan? Nampak panjang, nipis. Cuba lenyek pada sisi pula. Dia nampak pendek dan juga nipis. Nampak pendek je. Sebab apa? Sebab kita lenyek daripada tepi, daripada sisi. Kalau dari atas kita akan nampak dia lebar lah. Bergerak apa punya ni? Bergerak apa ni? Adib, apa dah kelas ni? Gegar apa cikgu punya ni? Jangan ni. Dah lari dah cikgu punya kamera. Ni sepak ke dia dah. Jadi bentuk dia. Okey. Okey. Jadi setiap benda yang ada dekat sini, awak boleh lenyek je. Bukan boleh lenyek, maksudnya ada pelan, ada hadapan, ada sisi. Kamera apa gerak ni? Jangan main kat sini. Ada sisi, kan? Semua objek. Open ke apa ke. Jadi kat sini kerja awak ialah bagaimana awak nak lukis semula je sebenarnya aktiviti yang topik 1 ni. Jadi awak lukis balik, awak unjur balik kan. Awak agak-agak je. Jangan guna pembaris sebenarnya. Cikgu tak galakkan, bukan tak galak sebenarnya aktiviti ni tak guna pembaris pun. Cuma awak unjur balik selurus yang mungkin kan. Tadi kan awak dah belajar dah. Kalau awak nak buat garisan, satu garisan macam mana? Awak tanda satu hujung ke satu hujung. Lepas tu sambung. Kan? Itu pendek. Kalau awak panjang macam mana? Awak tanda sini satu, tanda sini satu. Kan? Terus garis. Jalan tangan. Belajar. Cara lukis. Kat sini cikgu buat garis putus-putus. Supaya awak tahu sempadan kat mana awak kena lukis. Okey, lepas tu awak lukis yang bahagian atas sana kan. Lukis yang pandangan atas dulu. Awak nak garisan ini ke sini. So awak pindahkan. Awak tanda sini satu, tanda sini satu. Kan, dapat 2 titik. Lepas tu awak sambung garisan ni. Awak sambung garisan ni. Anak cikgu dia main kacang pula. Habis dia main kamera. Sengit-sengit dah kamera cikgu. Okey. Nampak ke duk? Nampak Ego, nampak. Nampak lah. Cikgu sini lalu kalau awak tak nampak. Okey. Okey, itu garisan ni lah. So, daripada sini awak agak berapa awak punya ni? Panjang dia. Awak agak-agak lah. Ada awak buat titik dia, lepas tu awak sambung je titik dia. Lepas tu pada sini awak unjur lagi kan? Awak unjur. Jangan guna pembaris pun, tak nak guna pembaris. Awak unjur dia kan. Agak-agak dia. Unjur buat garisan putus-putus. Dan pastikan garisan putus-putus tu lurus lah. Janganlah betul-betul putus tapi bengkok-bengkok tak nak. Unjur betul-betul dia punya garisan ke bawah. Yang mana awak nampak garisan tu, itu dia maksudkan istilah unjuran tau. Kan sebelum ni kan awak belajar pasal unjuran, yang kita cakap pasal unjuran. Unjuran ni maksudnya awak ambil daripada atas ni, awak unjur, awak buat tarik dia ke bawah. Awak nak tahu pandangan dia apa. Awak tarik je ke bawah. Jadi awak tahu kat mana titik ataupun garisan yang patut awak buat. Okey, yang ni awak pindahkan. Ini pendek je ni. Awak pindahkan ke bawah ni. Agak-agak berapa dia punya. Tanda je. Tak payah guna pembaris. Agak-agak je dengan mata kasar awak. Ini adalah latihan. So dekat sini awak pindah lagi. Apakah dia punya titik-titik pertemuan dia. Awak je tanda titik-titik dulu. Daripada titik ni lah yang awak akan sambung-sambungkan dia. Sambung ke sini.
Sambung ke sini. Awak buat praktis, jangan awak buat macam garisan lakaran lukisan. Macam mana lakaran lukisan? Awak kan kalau nak garis kat sini, dua ni, awak buat banyak garisan. Sambung kan. Salah tu. Dia yang sebenarnya ialah bila awak jumpa dua titik ni, awak tarik je. Sekali je. Salah tak salah, itu kemudian kira. Kalau rasa tak puas hati, padam semua sekali, lukis baru. Yang ni pun sama kau. Sambung satu garisan. Jangan lambat sangat, jangan laju sangat. Kalau lambat sangat, dia akan jadi bengkok dia awak punya garisan. Kalau laju sangat, dia jadi tak terkawal, dia jadi garisan yang tak lurus juga. So pastikan kelajuan, dia punya tekanan dia tu pada pensil awak tu kena seimbang. Jangan tekan kuat sangat. Jangan lemah sangat pun tak boleh juga. Kalau lemah sangat pegang pensil pun, pensil boleh terlepas daripada tangan. Jadi semua ni nak perlukan latihan. Jangan risau kalau awak rasa cikgu payah. Tak awak selalu berlatih, awak akan dapat. Okey, awak tanda dia punya ni, dapatkan garisan ni. Tanda. Tengok kat sini. Berapa jarak antara ni? Mesti sama dekat bawah kan? So kat sini pun awak buat sama. Awak buat satu titik je kat sini. Awak kena pasti kat mana sepatutnya dia bermula, mana kat akhir. Lepas dapat satu titik yang penting tu, awak sambung. Sambung ke sini pula. Kan dah siap dah bahagian atas tu. Ini adalah pandangan atas. Dah siap yang atas. So awak buat yang pandangan hadapan pula. Pandangan hadapan pun sama. Awak unjurkan juga, buat garisan putus-putus. Buat garisan putus-putus. Awak ambil garisan yang ni. Ni, pindah ke sini. Nak pindah tu macam mana? Awak buat satu titik yang sini, satu titik kat sini. Lepas tu, kan? Pindahkan. Awak praktis buat garisan. Satu garisan yang seboleh-bolehnya lurus. Yang seimbang dia punya ni. Ini kurang bagus lah. Sebab apa? Sebab dia ada macam membukit sikit ke atas ni. Kan? Sepatutnya kurang sikit bukit dia. Lepas tu, ini double line lah. Cikgu tak jumpa pemadam mana tadi. Anak cikgu main tadi. Dia main lukis-lukis. Lepas tu awak pindah yang garisan ni ke bawah. Pindahkan. Tak payah guna pembaris. Agak-agak je. Pindahkan. Lepas tu buat garisan yang ni. Awak kena pasti dia punya titik. Titik dia. Titik dia mana? Ini titik dia. Ini titik dia. Kena pasti punya ni. Macam tak cantik sikit lukisan cikgu ni. Dapat dah. Yang kedua. Salah. Salah pula. Ni garisan ni tak masuk. Cikgu. Yo. Tak apa ke kalau dot straight? Tak apa. Ni latihan. Nama pun lakaran. Ni kataan lakaran ni. Kalau lakar lain. Lukis lain. Lukis. Lukis tu maksudnya kena betul-betul lah. Lukis kan bentuk kon. Lukis kan bentuk prisma. Kalau lukiskan tu memang kena betul lah. Kena guna pembaris lah. Mesti teknikal lah. Tapi kalau disebut perkataan lakar, freehand. Tak payah guna alat. Tak lurus pun tak apa. Okey. Lepas tu awak unjurkan garisan ni ke tepi. Unjurkan garisan ni ke tepi. Unjurkan garisan yang ni. Tepi. Lepas tu awak pindahkan panjang ni ke bawah. Awak pindahkan. Pindahkan ni titik ni ke titik ni. Awak kena unjur sepatutnya nak bagi tepat. Unjur lagi senang awak punya. Kalau awak tak unjur, memang awak akan dapat satu lakaran yang tak sama langsung. Baik awak unjur. Baru dapat juga CP-CP dia punya ni. Kena pasti titik dia kat mana. Lepas tu awak sambunglah semua titik-titik ni. Sini ke sini. Alamak. Tengok cikgu salah. Ini ke sini. Awak kan masa kecil-kecil tu kan, selalu sambung titik yang kalau gambar itik tu kan.
1, 2, 3, 4, 5. Kan yang gambar itik. Kadang-kadang gambar awak, gambar gajah. Masa kecil dululah. Ataupun awak tengok buku adik awak kan yang dia buat titik-titik kecil banyak-banyak tu. Sambung ikut urutan. 1, 2, 3, 4. Lama-lama bila dah siap nombor 150, dapat gambar gajah. Macam ni lah. Awak kena kenal pasti manakah titik-titik lakaran awak berdasarkan garisan yang unjur ni. Unjur daripada atas, unjur daripada tepi. Unjur pada atas, unjur daripada tepi. Barulah awak dapat satu lakaran yang betul-betul sama dengan garisan yang asal. Dah siap. Ini satu lukisan yang level ni lah. Yang kurang kemas lah. Yang sebagai demonstrasi lah. Kalau cikgu buat perlahan nanti, lagi makan masa lah. Okey, itu aktiviti yang pertama. Nanti awak buat. Ini aktiviti kedua pun sama juga. Maksudnya, namanya pun adalah lakarkan lakaran lukisan tersebut. Yang aktiviti 14 pun sama. Lakarkan lukisan tersebut. Ini tajuk pengenalan lagi. Ada 2 muka surat lagi. Okey, yang ini memang awak nak kena faham konsep dia lah. Kalau awak tak faham konsep, memang awak tak boleh buat lah. Contoh kat sini, apakah konsep dia kat sini? Konsepnya ialah awak kena pandai melukis kotak. Bila disebut isometrik, bucu dia ni adalah betul-betul kat depan awak. Awak kena pandai lukis kotak dulu. Kena pandai lukis kotak dulu. Kan? Ini sebab cikgu tak tekan, jadi cikgu tak nampak. Tak nampak. Ini kaedah yang betul lah cikgu tunjuk. Maksudnya awak tak tekan betul-betul lagi. Jadi awak mungkin tak nampak lah punya garisan. Pastikan dia punya ni seakan-akan samalah dia punya jarak ni. Sama ni. Jangan sini panjang macam ni, lepas tu ni lagi panjang, ni lagi pendek. Sisi dia pun sama. Kena balance. Cikgu, saya dah buat banyak kali tak dapat. Ya, memang awak kena berlatih banyak-banyak kali. Berlatih buat kotak. Berlatih buat kotak panjang. Ini kotak sama panjang, sisi sama ni panjang. Cuboid. Berlatih banyak-banyak. Berlatih. Berlatih buat kotak banyak-banyak. Okey, dah siap kotak yang ni, awak cuba potong kotak awak ni guna kaedah macam potong kek lah kan. Awak kan sambut birthday. Birthday ayah awak, mak awak, adik awak kan. Awak sekali. So awak potong kek ni. Macam mana nak potong? Biasanya macam tak nampak lah garisan. Cikgu bagi terang sikit. Cikgu bagi terang. Kotak dia ni sepatutnya tak berterang. Tapi sebab dekat video ni, cikgu takut awak tak nampak. Cikgu terangkan. Mula-mula garisan tadi nampak tak nampak kan? So cikgu buat nampak. So awak potongkan ikut yang atas ni. Contoh sini kan, awak ada agak-agak dia punya jarak ni berapa. So awak agak-agak jarak ni berapa. Potong-potong. Kalau tak sama pun tak apa. Ini nama dia lakaran. Tak apa tegak. Kalau patutnya kalau cikgu ada eraser, cikgu boleh potong ni. Padam balik. Lepas tu cikgu lukis yang baru. Pemadam tak ada pemadam. Cari pemadam dalam kotak pensel papa tu. Cuba cak. Aisyah, tolong ambil pemadam dalam kotak. Boleh guna ni, biasakan diri guna pemadam. Kerja awak akan jadi lebih kemas lah. Tak kemas kerja awak. Okey, awak dah bahagi dah
4 kotak dia ni awak dah bagi dah. So, lepas tu awak buat garisan putus-putus. Awak unjurkan dia. Unjurkan kat mana dia sepatutnya untuk dia punya ni. Lebih kurang macam tu lah. Kalau nak kira salah ni dia punya ni. Sepatutnya garisan ni tegak. Jumpa kat sini. Lepas tu kurang macam tu lah. So, buat garisan putus-putus sebelah dalam. Kat mana dia jumpa? Okey, daripada sini awak buat kotak yang ni. Kotak yang kecil ni, dia ada 2 kotak kan. Satu ni, satunya ni kan. Satu yang ni. So, awak mula daripada muka depan pun tak apa. Katalah awak nak buat yang sini, yang depan ni. Awak ambil, katalah kat sini tak sampai tengah pun. Mungkin lebih pada tengah. Awak ambil ni. Awak buat garisan putus-putus. Atau awak lukis garisan yang mana. Garisan putus-putus ni awak unjurkan. Unjurkan. Ke sana. Lepas tu. Unjurkan. Lepas tu awak sambung dua ni. Lepas tu awak bawa dia ke bawah. Salah sikit. So kalau awak sambung garisan ni. Nampak tak dia punya garisan ni? Kalau awak terangkan garisan ni, cikgu terangkan. Awak akan dapat dah kotak awak nak ni. Itu pentingnya awak unjurkan kotak setiap garisan ni supaya awak dapat satu kotak yang tepat yang awak nak. Okey, dah dapat dah. Cikgu dah unjur lah belah dalam ni. Berdasarkan kedudukan kotak yang belah atas ni. Kan, awak ambil jarak dia ni kan. Awak ambil jarak ni, awak pindahkan secara visual lah. Tak ada guna ni. So awak sambung dia punya kotak-kotak. Cikgu tengok. Cikgu tengok. So awak terangkan. Itu maksudnya lakaran. Awak buat satu garisan yang nampak tak nampak pun sebenarnya. Bila awak dah siap tu, barulah awak jelaskan dia punya garisan. Nampak tak dia punya? Okey. Okey, sebab garisan tadi ni cikgu terangkan supaya takut awak tak nampak. Jadi sepatutnya awak kena padam garisan yang awak tak nak ni. Padam. Okey. Kalau awak dah padam, awak sambung balik garisan yang putus sebabkan pemadam tadi. Awak sambung balik. Sambung balik. Sambung balik. So awak akan nampak garisan yang awak nak lah. Jadi memang ada garisan yang macam nak nampak tak nampak lah. Sebagai orang yang belajar GKT, garisan yang nampak
tak nampak ni memang penting. Itu menunjukkan memang awak ada step ataupun awak telah melalui proses membuat lukisan ataupun lakaran yang betul lah. Kalau tiba-tiba tak ada garisan macam atas ni kan, ada gambar yang apa, garisan yang nampak tak nampak ni. Maksudnya awak main reka. Ada setengah artis macam artis lukisan, orang yang artistik, orang yang seni, dia tak perlu teknikal pun. Dia guna otak dia. Dia tahu macam mana nak visualkan dalam otak. Lepas tu dia alihkan dekat tangan dia. Lepas tu dia lukis berdasarkan apa yang tergambar kat otak dia. Kadang-kadang dia exactly sama dengan apa yang dia lihat pada mata dia. Ramai artis yang macam tu. Jadi mereka tak perlu nak buat benda garisan ni. Ini memang bakat semula jadilah. Jadi itu yang membezakan hasil kerja awak dengan artis. Itu awak mesti ada garisan yang nampak tak nampak tu. Maksudnya kesan daripada proses teknik lukisan awak. Jadi itu perbezaan lukisan awak dengan orang seni. Okey, itu yang kedua lah. Okey, yang ni cikgu ingat. Cikgu tak sempat kot. Cikgu sebenarnya tak sembahyang zuhur lagi. Cikgu bersiap-siap tadi pun dah 1:30. Nak siap sampai pukul 2. Tak zuhur. Okey. Yang kedua pun sama. Awak buat kotak. Ini kotak yang agak besar lah. Awak buat kotak isometrik. Nama dia. Ini oblik ya. Okey, apa maksud oblik ya? Macam isometrik ni. Awak punya sudut ni. Tengok tak dia punya sudut ni. Dia menghadap pada awak. Dia memang bucu kotak ni dekat awak. Ini adalah isometrik. Kalau oblik, dia punya muka ni menghadap pada awak. Muka kotak ni kalau awak buat kotak, dia menghadap pada awak. Maksudnya awak kena buat mula-mula sekali muka dia. Mula-mula sekali muka dia awak buat. Dia borak pula sama dia. Cakap. Tengoklah dia macam awak lah. Cakap sekali tak nak dengar. Kena tarik telinga baru dengar. Okey. Ini dia punya empat segi yang menghadap pada awak. Ini beza oblik dengan isometrik. Muka dia empat segi. Lepas tu barulah awak tarik dia kan, jadikan dia kotak. Baru tarik dia. Biasanya sudut 45 darjah. Apa-apa sudut pun boleh. Tapi kalau bagus 45 darjah lah. Okey kotak. Cikgu, saya tak pandai lah lukis kotak oblik. Tak apa. Awak buat 4 segi, tarik. Lepas tu sambung dia ni. Buat banyak-banyak. Praktis. Buat muka kotak, tarik. Samakan garisan. Buat kotak-kotak banyak-banyak. Buat lagi. Buat lagi, tarik. Sambung. Praktis. Buat lagi. Sambung. Latih. Itu adalah kotak oblik. Awak kena buat muka dia dulu. Okey, dah dapat satu kotak ni. Nampak ketak. Dah dapat satu kotak ni. Cikgu terangkan lagi sikit. Supaya awak nampak. Okey. Awak macam cikgu cakap tadi lah. Potong kek kan. Mula-mula buat kotak atas ni kan. Macam mana buat kotak? Agak-agak lah. Panjang dia kat sini berapa. Awak transfer, pindahkan ukuran tu ke sini. Agak-agak je. Nampak tak lebih sikit kat sini kan. So awak ambil kat sini, lebih dia sikit kat sini. So awak tanda titik kat sini. Awak unjurkan, buat garisan tak nampak tu. Unjurkan ke sana dalam panjang berapa, ikut panjang atas lah. Katalah dia panjang tu, awak decide. Saya nak panjang ni cikgu, tak ada masalah. Daripada sini, awak unjurkan dia selari dengan garisan ni. Selarikan, lukis. Bagi selari. Bagi selari. Ketum ada orang nak masuk ke? Tak ada.
Pokoklah ada boleh nak masuk dah lewat ni pun tak apa. Okey. Awak buat yang atas tu, dah unjurkan. Mesti selari garisan yang ni, yang depan ni mesti selari dengan ni. Apa maksud selari? Maksudnya dia punya arah pergi dia tu satu arah yang sama, selari. Yang ni selari dengan garisan ni. Yang ni selari dengan garisan ni. Kena selari. Kalau awak guna papan lagi senang nak buat garisan selari. Macam senang sangat-sangat. Macam kacang nak mampus. Macam tu. Macam nak mampus. Teruk pula dia punya perkataan. Kacang sangat-sangatlah senang. Tapi sebab kita lakaran ni untuk latih awak konsep je. Ini garisan selari. Bila dah dapat yang tu, awak bucu dia ni, awak tengok dia mesti turun ke bawah. Berapa? Berapa dia? Awak agak-agak lah. Bila awak dah agak-agak dia ni panjang sangat ni. Bila dah agak-agak dia turun berapa, maka macam nak sama dah, awak buat garisan selari muka dia. Lepas tu buat muka, baru 4 segi kat sini. Daripada yang ni, awak buat garisan yang selari pula ke hadapan. Ini pun sepatutnya garisan selari juga. Garisan selari. Garisan selari. Lepas tu awak sambung dua ni. Garisan selari. Tapi kat sini dia nak sambung terus ke sana. Ini buat garisan selari yang bawah. Ini garisan selari ke sini. Tak sama dia punya. Awak bila awak lukis tu memang awak kena buat garisan yang nampak tak nampak je sebenarnya. Memang dia agak bercelaru lah masa mula-mula awak ni kan. Tapi yang penting awak tahu kat mana awak nak unjurkan garisan. Okey, bila dah awak dapat satu lakaran yang orang kata tak mana-mana kan. Bukanlah. Dah macam ni kan. Semua titik-titik tu dah bersambung. Bolehlah awak jelaskan dia punya garisan. Awak tarik ni. Jelaskan garisan dia. Tolong, bengkok lah. Dah jelas lah. So, walaupun di segi pembaris, memanglah kalau awak ambil pembaris ni, awak ukur atas ni, bawa ke sana, memanglah tak sama. Memang tak sama sangat-sangat. Tapi bila dia sebut perkataan lakarkan maksudnya kena lebih kurang sama lah. Dia ada portion-portion dia yang sama. So, awak buat lah nanti ya. Ni cikgu tunjuk ni. Ke awak tengah buat sekarang ni? Dia tak pastilah awak tengah buat ke tak. Cikgu, kamu ke suap apa benar? Ya. Apa dia? Kamu ke suap apa? Apa dia? Ni, muka surat ni. Muka surat 8. Bukan, kena buat. Oh, kena buat sampai muka surat 9. Okey. Muka surat 9 minggu depan mesti siap lah. Kabarlah ke kawan-kawan lain. Cikgu bagi link yang mana tak ada tu, cikgu bagi link video lah. Cikgu dah rekod video ni. So dia refer pada ni lah. Refer pada video ni lah. Okey, lukisan perspektif. Maksud lebih kurang nak kupat lah ni. Okey, konsep lukisan perspektif. Dia ada dua lah kat sini. Satu titik lenyap. Yang ni adalah dua titik lenyap. Ini titik lenyap A, ini titik lenyap B. Ini adalah satu sahaja. So bezanya ialah titik lenyap satu, dia punya muka dia sama dengan oblik.
Dia terbalik. Dia macam oblik tadi. Awak kena buat muka dia dulu. Lepas tu awak unjurkan ke titik lenyap yang hilang tu. Satu titik lenyap. Kemudian, yang dua titik lenyap, awak buat style isometrik yang cikgu ajar tadi. Maksudnya ada sudut dia. Ada sudut. Okey. Cikgu bagi contoh. Katalah yang ni, awak kena buat oblik dia dulu. Oblik ni awak buat muka dia. Buat bentuk dia, buat muka dia dulu. Agak-agak lah. Okey dah tu. Tak jadi sikit-sikit tak apalah. Dapatkan. Macam tak sama. Macam sini. Masa ni sebab tak semayang lagi ni. Okey. Dah siap. Garisan ni bersambung tak cantik. Tak jadilah. Okey. Awak tetapkan titik lenyap awak ni. Dia ada garisan bumi. Garisan bumi. Lepas tu dia ada garisan penglihatan. Tak kisahlah awak buat mana-mana. Nak atas sikit ke, nak bawah sikit ke. Lepas tu awak buat, pilih mana titik-titik. Kalau kat sini, cikgu unjurkan je. Cikgu unjur daripada atas. Jumpa dengan garisan yang kena, yang melintang tadi awak lukis. Itu adalah titik L yang awak nak lah. Ni titik L. Kan? Okey, daripada titik L ni, setiap bucu-bucu dia ni awak tarik ke titik L. Bucu dia ni, awak tarik dia ke titik L. Tarik ke titik L. Bucu-bucu dia. Bucu, semua bucu yang ada. Kecuali bucu yang ni lah, yang jauh ni lah. Awak ada muka, cikgu terangkan. Awak ada oblik. Muka dia. Awak unjukkan setiap ni dengan garisan yang korang nampak. Lepas awak pindahlah dia punya ukuran ni. Katalah ukuran ni lebih kurang panjang ni. Ukur dia dengan tangan pun tak apa. Kalau awak malas awak unjur. Unjur je. Awak dah dapatkan dia punya titik kan. Awak unjur dia punya ni. Boleh? Tak masalah. Kan? Sebab awak tak nampak dia punya ni kan. So daripada titik unjuran tu awak boleh nampak dah. Awak boleh garis lah. Dia punya garisan. Ini ke sini. Dia berhenti kat sini. Yang ini. Berhenti kat sini. Kalau unjur ni dia macam kena samalah. Lalang dah unjur tu. Kan? Unjur. Bucu ni awak unjurkan. Bucu ni unjurkan ke sana. Bucu ni unjurkan ke sana. Bucu ni unjurkan ke sana. Unjurkan ke sana. Okey. Yang garisan ni, awak dah unjur tadi. Unjur comel sikit lah. Ini kat sini. Unjur sampai dia kena sini. So daripada bila awak unjur bucu atas ni.
Awak bawa dia ke bawah. Awak tahulah garisan ni nak berhenti kat mana. Sebab awak unjuk kat atas. Awak unjuk pada atas. Awak unjuk titik ni. Lepas tu awak tahu dia nak pergi ke mana. Awak unjuk kat sini. Awak nak tahu dia garisan ni pergi ke situ. Pastikan dia selari lah. Lepas tu awak tahulah dia sampai ke situ. Yang ni sampai lucu ni. Lah. Kesalahan. Ini ke sini. Ini. Awak. Jadi awak kena betul. Unjur dia kata kena betul. Oh syarlah. Okay, nampak. Okey, awak unjur daripada atas ni ke bawah. Daripada atas ni ke bawah. Lagi senang. Kalau awak main bebas hanya tu, cikgu takut awak tak nampak dah. Okey, yang ni cikgu nak tinggal kepada awak. So, buat sendirilah berdasarkan cikgu dah tunjuk yang ni. Yang ni awak buat sendiri. Awak unjurkan ke bawah ni. Unjur kat bawah ni. Lepas tu awak buat titik lenyap tu, awak tarik ke sana. Tarik. Yang penting awak unjurkan ni dulu ke bawah. Macam mana dia benda tu. Cikgu nak tengok minggu depan lah. Okey. Pukul 3.51 cikgu nak stop. Cikgu nak semayang zuhur. Duduk lagi zuhur. Malam ni cikgu ada kelas pula 5 JKT pula. Okey, ada apa-apa nak tanya? Sebelum kelas minggu depan? Tak ada. Kelas minggu depan. Oh, tak ada. Tak ada. Nak kasih dia tu. Tak ada lah. Amal okey, Amal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Bye. Bye. Bye.